لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama ibu-ibu, anak-anak sekalian, kita memanjatkan kesyukuran tiada terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga dapat kita bersama-sama lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ni. Seperti biasa, sama-sama kita berkuliah pada hari ini, kuliah duha bagi program Tahfiz Al-Quran Darul Abrar sepanjang PKP ni. Jadi mudah-mudahan setiap minggu bila kita berada di kuliah begini pada hari yang paling mulia, hari Jumaat ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keberkatan dalam hidup dan keselamatan daripada segala bala dan ujian bencana. Mudah-mudahan terselamat kita daripada wabak yang ada pada ni, wabak COVID yang sangat yang pandemik COVID yang merupakan wabak yang amat serius pada saat ketika ini di negara kita dan seluruh dunia lah. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan Madrasah Ilmu ni Allah akan memelihara kita daripada wabak ini yang sangat bahaya ini dan kita terselamat daripada insya-Allah. Moga-moga Allah sentiasa memberkati kita dan berikan kita perlindungan daripada wabak ini insya-Allah. Jadi seperti biasa, sebelum sama-sama kita ingin berkongsi persoalan berkaitan masalah darah-darah wanita ini. Marilah sama-sama dulu kita membaca Ummul Kitab. Moga-moga Allah berkati pertemuan kita dan mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada majlis ilmu pada hari ini, dapat memahami apa yang kita pelajari pada hari ini insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Penggunaan ubat dulu, ambil masa sikit. 199 pula 204. Nanti soalan tadi nanti kita bincang kemudian nanti kita bincang balik sebab dia melibatkan 3 perkara, itu tak cukup 15 hari, lebih 15 hari dan tak cukup suci. 3 benda. Okay. Nah, kalau ada kita 204, yang ini saya tak sempat nak snap nanti 205 ada nanti. Okay. Faedah umum dan soalan-soalan yang penting. Rumusan faedah daripada kitab Dawabit. Itu faedah kurungan A. Adakah harus bagi wanita mengambil ubat-ubatan untuk melambatkan haid atau percepatkannya? Okay. Boleh tak kita ambil ubat untuk bagi lambat haid atau mempercepatkan haid? Mungkin nak pergi haji, nak pergi umrah ataupun tak nak mengandung. Kan? Okay. Jadi untuk lambatkan haid ni mungkin untuk orang yang nak pergi haji umrah, nak pergi tak mari lambat kan, mari kemudian. Cepat ni mungkin orang yang tak nak mengandung. Bagi yang dah berkahwin lah, ibu-ibu yang dah berkahwin tak nak mengandung kan, boleh tak ambil ubat? Okay. Ulama mengharuskan perbuatan tersebut dengan 3 syarat. Okay. Pertama, saya baca yang tulisan Rumi kan, tak ada Arabnya, Rumi je. Ia dilakukan kerana darurat seperti menunaikan haji dan sebagainya. Yalah, boleh ambil ubat untuk melambatkan haid sebab urusan ibadat yang tak dapat dielakkan seperti haji dan juga umrah lah. Satu. Yang kedua, tidak mendatangkan kemudaratan selepas mendapat panduan nasihat daripada doktor yang muslim. Tambah sikit lah, doktor yang muslim, bukan doktor kafir. Doktor muslim, atau berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pemberitahuan daripada seseorang yang boleh dipercayai. Ubat tu tak datangkan kemudaratan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka panjang ada mudarat, ada pengalaman orang makan jadi keluar darah terus berterusan bertahun-tahun, tu tak boleh ambil. Haram lah, tak boleh ambil lah. Syarat ketiga ni tentang mengandung.
Sebab apa? Orang yang ada suami je telah berbincang dengan suaminya jika dia telah berkahwin. Itulah 3 syarat. Boleh tak ambil ubat untuk melambatkan haid bagi yang nak pergi haji dan umrah, atau percepatkan haid bagi yang tak nak mengandung, tapi kena tanya suami, takut suami nak anak. Kita nak ambil ubat sebab apa? Kita malas beranak kan. Tak ada masalah apa, tapi malas beranak. Dia kata sakit ke apa, ataupun tak ada mudarat apa, sebab saja tak nak. Tapi kalau macam ada mudarat, tak apalah. Macam ada macam darah tinggi ke, ada macam belah baru belah kan, orang kata Caesar kerap sangat, yang tu walau apa kena tanya suami lah. Mana kena bagi tahu suami, saya kan dah belah baru setahun, macam nak mengandung pula kan. Jadi untuk yang berkahwin ada kena syarat ketiga tu. Untuk yang berkahwin mana kena bincang dengan suami tentang ubat yang nak diambil tu. Dia kalau dia benarkan, okey. Kalau tak benarkan, sebab kita pun tak ada masalah apa, dan kita hanya malas mengandung, malas nak ramai kan, tak ada sakit apa pun. Yang tu suami tak bagi, jangan makan. Itu cerita dia. Jadi syarat untuk ambil ubat untuk memperlambatkan haid ataupun hukum untuk ambil ubat untuk memperlambatkan haid atau mempercepatkan haid, ada 3 syarat ni. Yang ketiga tu dengan syarat apa? Tanya suami kalau dia berkahwin. Sebab apa? Tak nak beranak. Sebab dia melibatkan mengandung kan. Kalau ambil ubat nak cepat haid, maknanya dia tak nak mengandung lah. Ataupun yang lain tu tengok kepada 1-2. Pertama, sebab terpaksa ambil, sebab tak ada jalan lain, sebab beli haji dan umrah terpaksa lah. Ataupun memang kena ambil sebab kita kan ada limit-limit tertentu tinggal jenah suci kan. Tapi kalau ada mudarat, doktor kata jangan ambil ubat ni walaupun kita nak pergi haji, tapi ada mudarat ubat tu, tak boleh ambil juga sebab doktor kata bahaya. Ataupun pengalaman orang yang makan ubat tu kata sampai tanah suci aku langsung tak boleh pergi buat benda yang dikatakan sebab datang darah berterusan. Langsung tak boleh nak buat apa-apa, dia kata. Darah mari direct sebab makan ubat ni lah. Contoh gitu kan. Di pengalaman orang tu kita tak payah ambil lah, takut kita pun jadi macam tu. Memang ada. Jadi tak payah ambil lah. Haram lah ambil. Kalau ada begitu. Dan kalau tak nak mengandung pula, dan tanya suami. Boleh nak makan ubat ni bang? Saya ni merasa tak larat abang. Saya ni rasa macam malas beranak. Tapi dia sihat. Tapi dia malas. Itu kena bincang dengan suami. Kalau ada masalah tertentu yang kata melibatkan kesihatan, suami juga boleh bertimbang rasa lah, insyaAllah kan. Jadi ni semua kena tengok. Habis sebab suami izin ni atas dasar dia nak anak lagi dan kita pun sihat. Kalau kita tak sihat, itu ada budi bicara yang lain lah. Terpaksa lah kan. Kita pun dah sakit nak beranak lagi kan. Maksud dia sampai mengancam nyawa. Itu yang tak boleh nak tu. Kalau beranak lagi bahaya untuk nyawa dia. Itu suami tak bagi pun kena juga. Sebab apa? Memang mengancam nyawa. Gitulah. Itu faedah A. Apakah hukum memakan ubat untuk melambatkan haid atau mempercepatkan haid? Ada 3 syarat. Syarat yang terakhir itu berkaitan dengan keizinan suami untuk berkahwin, iaitu tentang nak mengandung ataupun tak mengandung lah. Sebab kalau makan ubat untuk cepatkan haid, memang tak nak mengandung lah kan. Jadi ini kena tengok pada suami. Jadi yang berkahwin, ibu-ibu yang depan saya, yang berkahwin ada syarat ketiga lah, minta izin suami lah. Okey. Jadi kebiasaannya ubat yang mudarat ni ubat-ubat lah, setengah-setengah tak sama lah. Kadang-kadang dia setengah orang dia mudarat, setengah tak mudarat. Tapi terpulanglah kepada individu yang nak guna tu kan. Kalau dah tahu mudarat, tak payahlah ambil. Jangka panjang pun jangka pendek. Biasanya macam haji ni, biasanya sekarang ni orang pun tak apa ambil dah kan. Doktor pun nasihat, kalau nak ambil, saya ingat saya beritahu itu kan. Untuk 3 bulan sebelum pergi umrah, 3 bulan sebelum pergi haji. Sebab nak ambil ubat tu dia nak betulkan hormon balik. Dia pergi biasa kan. Jangan terus ambil ubat seminggu nak pergi, sebulan nak pergi. Sebab ini doktor yang kata, doktor Muslim lah. Kalau nak bagi haid tak mari sepanjang kita buat haji tu, umrah tu, ambil 3 bulan sebelum mengerjakan haji dan 3 bulan sebelum mengerjakan umrah. 3 bulan. Sebab itu kaedah tu yang doktor yang tahu ubat tu macam mana kan. Jadi kalau seminggu nak pergi ambil terus, akan melibatkan masalah mungkin tak keluar langsung sampai bila-bila, terus menopause baru umur 30, tak keharu kan. Ataupun keluar terlalu lama, banyak kan, boleh jadi masalah lain pula. Sebab itulah doktor telah bagi syarat gini-gini lah. Jadi sebab itulah untuk ubat ni kena tengok situasi apa yang nak ambil ubat tu. Sebab fitrah Allah ni, Masya Allah, haid ni adalah tanda kesuburan dan kesihatan wanita tu memang okey. Tak haid dia masalah sebenarnya kan. Masalah mungkin sakit kepala, sakit pinggang, tak sihat lah maknanya kan. Jadi sebab tu kalau Allah dah bagi secara
semula jadi, tabi'inya begitu. Jangan kita pergi buat sesuatu yang kita kan merancang ikut nafsu kita. Takut-takut Allah bagi teruk lagi pada itu. Sebab tu kita kena terima dengan redha. Sebab tu kalau orang yang tak kisahkan, dia kata tak apalah, kalau Allah bagi haid aku berhentilah buat umrah ni, tunggu suci dulu. Mungkin haid yang lama kan. Jadi maknanya sabarlah. Sebab ambil ubat ni pun bukan semuanya sesuai untuk kita kan. Jadi sebab itulah di hukumnya ada syarat macam ni lah. Mana kalau tak ada masalah apa-apa, haruslah ambil ubat. Kalau ada masalah, haram ambil ubat, jangan ambil. Sebab melibatkan kesihatan, melibatkan tidak boleh mengandung. Katakanlah kan ambil tetap mengandung langsung. Kan masalah juga. Supaya dapat kita rasa redha ni, kita kena ada satu perasaan yang Allah bagi. Kalau Allah bagi haid ni, alhamdulillah. Tak bagi haid pun alhamdulillah. Dah menopause, alhamdulillah. Jangan kita pandai-pandai nak mengubah-ubah ketentuan Allah ni, itu yang masalah tu. Tapi kalau ada benda yang kata boleh harus ni, tak ada masalah. Kalau tak ada, jangan kita mengubah-ubahlah. Serahlah kepada Allah ketentuan yang telah diberi kepada kita. Jadi apa pun tak salah makan ubat kalau ada syarat-syarat ni dipenuhi. Kalau nak buat haji, kemudian ubat tak mendatangkan mudarat, dan juga suami membenarkan kalau kata kita nak merancang untuk mengandung. Tak ada masalah. Tidak mengandung, bukan tidak mengandung. Faedah B. Telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah melaknat al-ghaisah dan al-maghusah. Maksud al-ghaisah ialah wanita yang tidak memberitahu suaminya bahawa dia sedang berhaid, supaya suaminya mendatanginya dan suaminya berjima dengannya dalam keadaan dia berhaid. Ini adalah hadis amaran bagi wanita yang memang Masya Allah, tak tahu kenapa, tapi ini hukumnya. Dia haid tapi tak beritahu haid suami dia. Mungkin dia dah tak mandi lagi, mana dia telah kering, tapi mungkin dia lama sangat. Jadi dia mungkinlah nafsu dia pun tak boleh menahan diri. Dia kata dia dah tak ada haid dah. Contohnya gitu kan. Ini suami dia bersama dengan dia. Dan kan suami tak tahu sebab suami benda tu kan dia kering. Basuh-basuh dan dekat hujung-hujung haid tu. Jadi suami dia bersama dengan dia dilaknat Allah sebab tak bagi tahu dia masih lagi dalam haid tapi sikit-sikit keluar. Itu panggil al-ghaisah. Hati-hati ibu-ibu. Kalau lagi tak mandi jangan kata boleh bersama lagi sebab tak mandi, dan walaupun darah tu sikit-sikit keluar, sikit tak banyak kan. Kalau banyak mungkin suami dia cam. Ni tak banyak. Basuh lama keluar kan. Mungkin dia dalam fatrah ataupun dia lama baru keluar di hujung-hujung tu. Allah alam. Ini al-ghaisah ni adalah wanita yang ghaisah. Ghaisah wanita yang haid tapi dia membenarkan suami mendatanginya dan dia kata dia bukan haid, dia tipu. Tipu satu kan. Lepas tu suami dah tak ada haid, suami mendatangi dia lah. Wanita ni kena laknat. Satu lagi al-maghusah ialah wanita yang tidak berhaid tetapi dia menipu suaminya dengan mengatakan bahawa dia sedang berhaid. Terbaliklah tadi. Supaya suaminya tidak boleh berjima dengannya sebab dia malas berkhidmat melayan suaminya, dia kata dia mari haid. Itu pun dia laknat Allah. Jadi dua wanita dilaknat Allah, wanita yang haid tapi kata tak haid, suami datang bersama dia. Satu lagi wanita yang memang haid tapi dia tak haid tapi dia kata haid sebab dia malas melayan suami, pun juga dia laknat Allah. Ini adalah amaran Nabi SAW kepada wanita yang telah bersuami yang menipu suami dalam bab haid datang ke tak datang ni. Tu saya kena baca jugalah bagi tahu sebab ada antara kita pun mungkin juga berasa begitu kan. Na'udzubillah min zalik, menipu suami. Ibnu Hajar, ni faedah C pula. Ibnu Hajar telah ditanya dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, adakah haram menggunakan ubat-ubatan yang boleh menggugurkan kandungan yang belum sempurna kejadiannya? Belum mempunyai roh maknanya belum cukup 4 bulan, belum bergerak. Al-Halimi juga menambah, begitu juga ubat-ubatan untuk menghalang kehamilan ataupun tidak. Boleh tak guna ubat untuk jangan bagi hamil, merancang ubat, merancang tak nak bagi hamil. Ini soalannya ada dua. Boleh tak ambil ubat untuk menggugurkan anak yang belum sampai 4 bulan? Yang belum cukup 4 bulan dalam kandungan, maknanya tak bergerak lagi lah. Dan boleh tak guna ubat untuk menghalang daripada mengandung? Okey. Jawapannya, Ibnu Hajar radhiyallahu anhu menjawab bahawa tidak haram menggunakan ubat-ubatan yang boleh menggugurkan kandungan yang belum bernyawa. Tetapi haram menggunakan ubat-ubatan untuk mencegah kehamilan kerana ia menghentikan pertambahan keturunan yang dikatakan
saja-saja, bukan sebab kesihatan, bukan sebab benda-benda yang lain. Biasanya kesihatan lah, saja-saja dia malas beranak. Dalam kitab Hasyiah Al-Jamal tadi sebut haram menggunakan ubat-ubatan untuk menghalang kehamilan bagi selama-lamanya. Yang jenis ambil ubat yang tak macam kata-kata macam mana? Yang kekal. Memang kalau ambil tu dia akan mandul kekal. Yang tu yang tak boleh tu. Kalau tak pakai perancang untuk sekejap-sekejap tu pun kena tengok perancang tu sesuai tak sesuai dengan kita kan. Kalau sesuai ubat lah. Tapi kalau saja yang tak boleh adalah haram ni sebab saja. Tak ada sebab kesihatan, ada sebab. Tapi bukan sebab ketakutan kepada tak cukup duit tak. Tapi kesihatan misalnya. Kita yang mengandung ni tak sihat kan. Bolehlah. Jarak tu lain. Merancang jarak lain. Tapi merancang tak nak beranak langsung dah. Mungkin dia buat operation ke, buang semua ke. Kan. Wallahualam lah. Tapi nak ceritanya, kalau nak gugurkan, tidak haram kalau sebelum dia punya janin tu ada roh. Maknanya di sini mungkin anak-anak yang terlanjur lah kan. Sebelum 4 bulan tu memang haruslah ambil ubat untuk gugur kandungan sebab anak tu anak tak sah taraf. Kalau ikut Ibnu Hajar ni boleh lah. Lagi tak ada nyawa lagi harus dia kata. Tidak haram. Sebab anak masih seketul daging. Mungkin seketul daging kan. Tapi maksudnya zina tu tak berdosa. Tapi kalau nak gugurkan anak zina ni sebelum cukup 4 bulan boleh lagi. Sebab kesian kan anak tu kalau lahir pun masalahnya dia pun akan jadi anak yang tidak ada nasab keturunan. Jadi andai berlakulah, ni bukan untuk memudahkan hukum, tapi andai berlaku anak-anak yang termengandung dan tidak ada ikatan ijab kabul ni kan, jaga sebelum dia boleh gugur sebelum usia 4 bulan. Maknanya sebelum nyawa masuk, roh masuk. 4 bulan dah masuk roh. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan boleh lagi. Hari ni kan ramai macam tu kan, na'udzubillah. Jadi kalau ibu bapa yang peka masalah ini, kalau belajar macam ni, masih boleh makan ubat untuk menggugurkan janin sebelum masuk roh itu dalam usia 4 bulan. Jadi kalau 4 bulan haram. 4 bulan termengandung ke, terlanjur ke, jangan sekali dikira membunuh, dikira hukum membunuh, lagi berdosa. Jadi sebelum 4 bulan. Di sini bolehlah ambil fatwa Ibnu Hajar ni berkaitan anak tak sah tarah yang belum berusia 4 bulan lah. Jadi bolehlah digugurkan. Ibu-ibu pula kalau ada masalah penyakit yang tak dapat dielakkan yang membahayakan nyawanya, membahayakan nyawa, kalau ini kahwin seresah. Tapi kalau membahayakan nyawa, terpaksa juga sebab ada masalah membahayakan nyawa, doktor kata kalau besar lagi baby ni akan bahayakan nyawa awak, itu boleh gugur sebelum 4 bulan juga. Kalau dah 4 bulan jangan. Kecuali betul-betul tak ada jalan membahayakan sungguh lah kan. Tapi di sinilah letaknya hukum syarak berkaitan tentang pengguguran anak-anak ni. Dia boleh makan ubat sebelum 4 bulan ya. Kalau lepas 4 bulan tak boleh lah. Kemudian apatah lagi kalau ubat tu menyebabkan kekal selama-lamanya, tak boleh beranak. Mengenai menggunakan ubat-ubatan untuk melambatkan kehamilan bagi sesuatu tempoh tertentu, bukannya kemandulan secara berkekalan, maka ia tidak diharamkan. Ini bolehlah. Bukan nak bagi mandul secara berkekalan, tapi ada jarak masa tertentu disebabkan oleh keinginan memberi didikan yang sempurna kepada anak dan sebagainya, maka ianya tidak dimakruhkan. Jika tidak, maka ia adalah makruh. Kalau saja-saja memang makruh. Kalau melibatkan nyawa, tak apa, teruskan. Kalau tak ada melibatkan nyawa, tak ada masalah lah. Itulah orang ikat. Kalau ikat ni biasanya melibatkan nyawa atau melibatkan orang kata nyawa lah. Nyawa anak pun nyawa ibu. Nyawa tu yang boleh buat kekal tu, melibatkan nyawa. Tapi kalau tak melibatkan nyawa, takat-takat biasa-biasa ni nak didik anak, bagi sempurna ni dah berderet-deret kan, tak sempat tengok dah mengandung tak sempat. Itu diharuskan, tak ada masalah. Tapi bukan mandul kekal ya. Mandul kekal ni untuk orang yang masalahnya dikatakan melibatkan nyawa lah. Kalau mengandung lagi mungkin melibatkan dia mati. Mengandung lagi mungkin melibatkan anak mati. Macam itulah. Jadi itu semua adalah antara hukum-hukumnya lah. Okay. Soalan kedua saya habiskan dulu. Adakah harus bagi wanita untuk keluar belajar ilmu atau keluar untuk bertanyakan soalan fatwa? Ni hukum lain pula. Kita ni kan, suami tak boleh mengajar kita. Kita pun tak tahu hukum yang bab-bab darah ni.
Jadi boleh tak fardu ain lah, boleh tak wanita keluar rumah untuk belajar ilmu atau keluar untuk bertanyakan soalan fatwa, boleh keluar tak? Maknanya keluar ke pasar boleh, takkan tak boleh pergi mengaji kan, tak benar sama, keluar berjalan boleh. Jadi soalan ni jawapannya, Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah berkata, wajib bagi wanita belajar mengenai perkara yang wajib dipelajarinya seperti masalah haid, nifas dan istihadah. Jika suaminya seorang alim, maka wajib suaminya mengajar kepadanya. Kalau suami alim, suamilah yang wajib mengajar. Jika tidak, kalau suami bukan orang yang alim, tak tahu dalam hukum ni, harus baginya keluar dan bertanya kepada ulama, dan haram bagi suaminya untuk menghalangnya kecuali jika dia bertanya pada suaminya dan suaminya memberikan jawapan kepadanya dan dia berpuas hati dengan jawapan itu. Itulah jawapannya. Jadi kalau suami boleh mengajar, suamilah wajib mengajar. Suami tak boleh mengajar, kena bagi izin kepada wanita untuk keluar belajar bab ni, dan tak salah kalau dan haram suami menghalang dia untuk keluar belajar. Haramlah suami berdosa tak bagi pergi keluar mengaji dalam bab ilmu fardu ain, terutama ilmu bab darah ni kan. Okey. Tidak harus bagi wanita keluar ke majlis zikir, baca yasin ataupun majlis majlis baca berzanji kan. Kalau suami atau belajar perkara-perkara kebaikan melainkan dengan izin suaminya. Kalau bukan bab ilmu fardu ain, bukan bab benda yang wajib dia belajar, suami tak izin tak boleh keluar. Mana majlis baca yasin, majlis maulid kan, majlis berzikir berzanji tu kan. Kalau suami bagi tak ada, pergilah. Kalau suami tak bagi, awak tak payahlah bagi baca yasin, dia kata tiap-tiap minggu baca yasin. Saya ni seorang kat rumah. Tak boleh sebab baca yasin bukan fardu ain. Kan? Jadi yang boleh keluar tanpa izin suami ni adalah majlis ilmu yang fardu ain yang suami tak boleh ngajar kita. Suami pun tak tahu nak jawab. Itu yang boleh kan. Tapi kalau majlis zikir, kena minta izin suami. Tak bagi, jangan pergi. Kalau pergi juga jadi berdosa, nusyuz, derhaka. Sebab itu bukan majlis fardu ain. Atau dengan sangkaan mendapat keizinan suaminya, ataupun suaminya memang tak kisahlah nak pergi mana pun dia tak kisah, yasin ke maulid ke, tak apalah. Kalau suami yang tak kisah, kita rasa dia tak kisah, pergilah. Dia macam tak marah lah. Kalau balik marah tu salah lah. Ibnu Salah radhiyallahu anhu mengeluarkan fatwa bahawa kewajipan ke atas suami dan sebagainya pada mengajar isterinya dengan kesemua perkara wajib adalah di atas fardu kifayah. Kata Ibnu Salah mengeluarkan fatwa bahawa kewajipan ke atas suami dan sebagainya pada mengajar isterinya dengan kesemua perkara wajib adalah di atas fardu kifayah. Maknanya kalau suami ni mampu mengajar, dialah kena mengajar suami isteri dia. Tapi kalau dia tak mampu ataupun dia tak sempat masa, bukan semua isteri ustaz juga sempat ustaz mengajar. Ustaz kena mengajar orang, isteri tak tengajar sebab tak sempat kan. Maka dia boleh benarkan isteri dia keluar mengajar ataupun dia tak bolehlah halang. Sebab fardu ain ni benda yang melibatkan suami juga. Kalau suami tak izinkan, sama-sama nanti masuk neraka sebab sama-sama tak belajar. Itu yang pentingnya, kena bagi kefahaman dari suami yang kita keluar belajar ni sebab nak selamatkan suami kita jugalah. Kan saya dah beritahu banyak kali kan. Kita keluar belajar ni sebab nak selamatkan suami daripada api neraka juga. Sebab suami tak mampu mengajar bab agama daripada kita, bab fardu ain ni, bab solat, bab puasa, bab darah haid ni terutamanya ramai suami tak berkemampuan untuk mengajar, tak faham. Sebab dia pun tak pernah mengaji, dia pernah mengaji pun tapi dia tak sempat nak mengajar kesibukan dia. Maka dia disuruh suami isterinya keluar mengaji, tu adalah satu perkara yang dia mesti buat. Dia jangan kita kata mengaji ni saja, kita telah menyelamatkan suami kita secara kita tak perasan pun daripada tanggungjawab yang ada pada dia tu terlepas sebab kita keluar belajar, kita belajar. Tambah hari ni macam kelas online ni macam ni kan, lagilah tak ada masalah, suami pun ada kat sebelah, suami pun ada dalam rumah kan, mana tak ada masalah, tekan je link masuk kan. Jadi insyaAllah sekadar itu dulu untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan bincang balik tentang masalah haid darah yang ni. Lepas masuk istiadah nanti insyaAllah kita akan bincang balik. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan mula masuk kepada bab darah yang kedua, tu darah istiadah biiznillah. InsyaAllah jumpa lagi. Jazakumullah khairan katsiran untuk semua yang telah bersama. Mudah-mudahan kita akan dapat memahami lagi bab ni bila kita masuk bab istiadah.
Sebab soalan tadi tu ada kaitan dengan istiadah. Jadi kita akan sambung istiadah dulu insya-Allah baru kita boleh faham. Ada apa? Nak bayar fidyah bagi duit je boleh kan? InsyaAllah. Tak ada masalah. Boleh ganti dengan beras, boleh ganti dengan duit. Sebenarnya beras kan, tapi tak ada masalah. Ni fidyah puasa barangkali kan? Fidyah puasa lah ni. Kalau ni boleh. Tapi syarat dia kena bagi dekat fakir miskin ya, bukan bagi kat anak yatim buat. Fakir miskin. Orang yang fakir miskin. Anak yatim kan ada ibu yang fakir miskin, boleh bagi kat ibu dia, bukan anak yatim bagi ibu dia. Syarat dia bagi dekat fakir miskin. Dia boleh bagi dengan duit. Nilaikan harga beras dengan harga kemudian bayar dengan duit. Boleh, tak ada masalah. Walaupun mazhab Syafi'i meletakkan beras tapi kita taklid dan mazhab yang lain boleh dalam bab fidyah dan juga zakat. Tak ada masalah. Alhamdulillah, jumpa lagi insya-Allah. Sama-sama kita berdoa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ونعوذ بالله من حال أهل النار ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في بلادنا وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وفي أركان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا يا الله من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah jumpa lagi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.